Assalamualaikum para penonton sekalian, apa khabar? Selamat datang ke satu lagi rancangan ataupun episod Bual Hartanah SG. Pada malam Isnin ni jam 9 malam kita akan bersiaran secara langsung daripada studio kami. Apa khabar Niza? Baik, Alhamdulillah. Harap semua pendengar dan penonton also Alhamdulillah sihat semua. Ya. Betul-betul. Tadi petang ni hujan kan, lebat. Jadi saya rasa sekarang semua tengah rehat-rehat dah. So hopefully dah makan malam. Dan terima kasih kerana bersama kami malam ini, kerana kami ingin bincangkan sesuatu yang mungkin jarang-jarang dibincangkan. Ialah mengenai trend hartanah. Perlu ambil tahu ke demi memperkasa diri anda, demi keluarga. Ini important kerana kebanyakan kita tak ambil kisah tentang ini semua, kerana ia tak perlu tahu kerana saya tak ada ura-ura nak jual beli rumah ke apa ke, jadi tak ada langsung perlu tahulah apa yang berlaku dari segi trend hartanah di Singapura, baik HDB ke private ke apa pun. Yang masalahnya selalu kita selalu dengar cerita kedai kopi. Itu yang kedai kopi punya cerita ni selalu berbagai-bagai ragam lah. Jadi nasihat kita, kedai kopi punya cerita ataupun saudara mara ataupun apa kawan sahabat handai ni bukan tak boleh dengar, tetapi ianya kerana selalunya mereka either tak pernah jual beli rumah ataupun 10 tahun 20 tahun sekali jual beli rumah. Betul tak? Basically atau orang jual rumah secara terpaksa, bukan ada plan yang perancangan yang teliti. Ya. Itu important lah. Jadi yalah, kita tidak mau buang masa, kita nak terus pergi kat topik kita kerana kita ingin beri anda peluang untuk bertanya. Jadi kalau ada komen ke PM ke, sila PM kami supaya kami dapat InsyaAllah dapat menjawab pertanyaan anda ataupun hubungi kami lah. Nanti kami akan tulis di sini apakah nombor hotline kami, insyaAllah. Baiklah, okey, tak buang masa lagi, kita pergi ke topik hari ini. Trend hartanah, perlu ambil tahu ke memperkasa diri anda demi keluarga? Okey, yang penting sekali ialah sebelum saya mulakan kebanyakan orang tanya saya, Nizam, setahu saya sekarang harga pasaran HDB meningkat. Apa kata Nizam? Ya, memang harga HDB telah meningkat dan juga hartanah yang lain. Jadi kalau HDB anda meningkat, apa yang harus anda buat? Itu yang perlu tahu. Tapi lagi penting, anda bersedia ke tidak ambil peluang tu? Yalah, tapi first mesti tahu satu part dululah yang itu meningkat. Jadi apa yang anda boleh buat dengan harga yang meningkat sekarang? Mungkin secara general mungkin anda tidak dapat mengambil tindakan pada masa ini kerana mungkin perancangan kurang. Tapi bermula dari hari ini, buatlah perancangan dengan mengetahui trend hartanah, trend pembayaran, kadar CPF ni semua important kawan-kawan. Kenapa itu perlu Nizam? Sebenarnya actually kebanyakan orang mahukan keuntungan dalam hartanah mereka. Ada ke orang yang tak nak untung? Tak adalah, semua nak untung Jadi kalau harga naik, ada kemungkinan besar kemudian yang anda ada dapat keuntungan dalam hartanah anda, especially kalau anda telah mempunyai hartanah itu selama lebih dari 10 tahun atau 20 tahun. Betul. Inilah peluang yang keemasan yang anda harus ambil untuk hasil restructure atau membuat plan yang seterusnya. Betul itu important. Jadi ialah yang keyword pada hari ini juga perancangan. Jadi baiklah, mari sebentar Okey, baiklah, kita pergi ke slide yang pertama. Important. Okey, trend jualan semula. Jika anda dapat lihat dari skrin anda, ini adalah trend jualan semula resale flat HDB dari Januari 2020 hingga Jun 2021. Dalam masa-masa pandemik lah. Anda dapat melihat setahun setengah. Dapat melihat kadar dia meningkat. Ini bulan Mei, ini bulan Mei kita tak nampak belakang ni. Kerana apa? Pada bulan Mei, saya move myself out. Pada bulan Mei tidak ada peningkatan kerana kita ada heightened alert
Itu mungkin kemungkinan besar dia punya kekurangan dari segi volume, maksudnya jumlah transaksi, tapi harga rumah tetap naik. Yes, correct. Tetap naik. Tapi adakah ini satu peningkatan yang seterusnya akan berterusan, Nizam? Saya rasa jika tidak ada intervensi daripada pemerintah ataupun secara jangka pendek lah, saya rasa harga tetap akan meningkat selagi ada permintaan. It's all about demand and supply. Jadi kalau supply tu kurang, demand masih tinggi, masalah harga meningkat tu akan berterusan, tetapi kemungkinan ia tidak akan berterusan begitu lama lah. Itu kerana pemerintah ada what we call it measures atau unsur-unsur yang bagaimana mereka boleh membuat HDB itu tidak naik mendadak. Betul. Jadi misalnya kalau anda rasa anda perlukan rumah, anda harus bersedia dengan what we call cash over valuation, kerana valuation atau harga taksiran itu ditetapkan oleh HDB. Dari situ pemerintah dapat mengekang kenaikan harga yang mendadak. Betul. Okay. Seterusnya, ini adalah property price index ataupun indeks harga pasaran jualan semula HDB, di mana anda dapat melihat ianya tetap ada peningkatan. Ia begitu ketara sekali setelah beberapa tahun, Nizam, sejak 2013. Jika anda dapat lihat table di sebelah kiri, sejak 20, tak payah ambil lama lah, sejak 2018, 2019, peningkatan harga HDB ialah negatif, maksudnya tak ada peningkatan langsung. Jadi ianya hanya pada tahun 2020 suku ketiga nampak peningkatan lebih terserlah lah hingga hari ini. Jadi graf yang di sebelah tu menunjukkan selama daripada tahun 2015 hingga 2020 harga mendatar. Tetapi setahun yang lalu kenaikan itu begitu steep lah atau mendadak. Itu yang kita harus tahu, dan jika kita taker tentang ni, kita dapat ambil peluang. Baiklah, sebelum kita ke hartanah privat pula, mungkin kita nak berbual tentang hartanah HDB lah. Secara purata, memang jika anda terdengar ataupun jika anda baca surat khabar ataupun terdengar di TV berita and all that, harga HDB meningkat berapa peratus, sebenarnya setahun lebih yang kebelakang ni harga HDB telah meningkat almost 12%. At the same time, komponen cash over valuation, which is COV, pun begitu terserlah lah. Saya baru baca hari ni Niza, tahun ini 2021, flat jualan semula, satu di antara 3 flat jualan semula ada COV. 1 out of 3 resale flat ada COV. Almost 30% lah. Betul. Jadi jika anda tidak buat perancangan, anda akan ketinggalan lah, ataupun tidak dapat meraih peluang sepenuhnya. Itu yang penting. Sebenarnya tahun 2015, di mana harga 15 ke 13 harga HDB juga meningkat, tetapi at that point of time, satu di antara 5 flat jualan semula ada COV. Jadi anda dapat tahu yang the supply is less, the demand is more. Jadi komponen cash itu akan menjadi lebih terserlah lah. Jadi kalau anda sebagai penjual, anda meraih boleh keuntungan lebih atau benefit lah. Jadi orang mahu beli rumah anda. Tapi sebagai pembeli, anda mungkin ada kesepetan di situ tentang adanya wang cash. Betul. Pasal kalau rumah itu cantik dan sebagainya, mesti ada komponen COV banyak daya tarikan. Jadi pembeli pun banyak di situ, dan kalau banyak daya tarikan, ada bagi competition competition. Jadi anda sebagai pembeli pertama, mungkin anda ada ketinggalan kalau anda boleh offer this much, tapi yang buyer lain boleh offer lebih. Jadi anda pun in competition with a lot of the buyers lah. Jadi kalau begitu, anda harus fikir tentang di mana tempat-tempat yang di mana mungkin tidak ada cash over valuation. Dan anda perlukan konsultasi dari profesional seperti kami untuk mendapat tahu di manakah
tempat yang anda boleh selok-beloknya mana boleh dapat yang tak ada COV atau kurang COV, mungkin dalam 10,000 atau betul. 15,000, itu anda kadang perlu adakan untuk membeli. Betul, kerana ada kawasan ataupun type of housing ataupun flat yang COV-nya sampai 100,000. So imagine 100,000 tu, itu wang bukan it's actually additional to what you are buying. So masalahnya sekarang ialah jika anda jual tinggi, anda pun harus beli tinggi. Yalah, so balance. Mesti ada strateginya lah. Tak semestinya harga COV tu 100,000 itu buruk kan. Actually kadang-kadang ia ada kebaikan kerana rumah itu mungkin baru sahaja direnovasi, dan seperti macam rumah EM kan, kalau anda sendiri mahu renovate, anda akan akan perlukan lebih masa kerana renovation sekarang pun susah nak habis siap cepat, dan mungkin anda akan bayar lebih dari 100,000 cash. Betul apa yang Niza katakan tu memang betul. Ada juga pelanggan kami yang berani bayar COV yang tinggi kerana waktu masa itu tidak boleh dibayar dengan wang tunai. Jadi mereka ingin tahu rumah yang mereka nak beli ni fully renovated, pemandangan cantik, mungkin tingkat tinggi, atau secocok dengan lokasi sekolah anak anda dan sebagainya. So jadi ada keperluan di situ, Nizam, kalau mau bayar COV yang tinggi. Memang ada ramai orang di sana mungkin ready to pay higher COV, bukan kata tak ada dan tak bagus. Jadi jika anda ingin menjual HDB anda, fikirlah dengan mendalam, kerana jika anda ingin harga yang tertinggi, harga yang record breaking and all that, tetapi anda tidak mahu ataupun membayar COV untuk pembelian anda, especially jika anda membeli rumah yang lebih besar, anda upgrade di matured estate, barangkali ada unsur COV. Jadi anda harus manage expectation lah. This is very important, kerana ada juga pelanggan yang kita serve kita dapat harga yang kita tidak selalunya Nizam ni tidak janji yang kita akan dapat harga yang tertinggi di market, kerana itu satu janji yang mungkin tidak boleh ditepati, atau kita kata over promise kita tak buat macam gitulah. Kerana pricing strategy very important. Kerana anda tidak mahu jika anda ingin harga tertinggi, kemungkinan besar rumah tidak akan terjual dengan masa terdekat. Tapi peluang yang anda ingin raih tu mungkin akan terlepas. Jadi important anda buat perancangan. Atau strike a balance between apa yang anda mahu dan apa yang anda akan dapati. Betul. Jadi kalau seperti macam ada klien kita kan, kita kata rumah nak ada COV, jual, tapi bila beli tak nak bayar COV, tapi nak rumah besar. So kita harus pertimbangkan ini lebih dalam lagi dengan discussion yang akan datang dengan kami lah. Cakap bukan kita nak mempersendakan, tetapi ia berlaku kerana kita jual, it's like we wear different hats. Bila jual kita penjual, bila nak pembeli tu kita punya hat is different. Jadi kita watak yang dimainkan sebagai pembeli dan penjual tu berbeza. Jadi kita harus strike a balance, macam apa Niza cakap tadi. Baiklah. Ada apa-apa lagi nak tambah tentang HDB? Banyak, tapi kita perlu ke private pula. Sebelum nanti mungkin kita kembali untuk rumuskan lah. Baiklah, jika anda ni apa pula tentang hartanah private? Ini saya nak bincangkan juga ni. Hartanah private jualan semula juga ada peningkatan, tetapi tidak tidak mendadak seperti HDB. Ia kira gradual increment lah. Ini adalah baik actually. Betul. Naik tapi tidak mendadak. Yes, this is apa yang government inginkan lah. Harga rumah harus naik dalam jangka masa panjang, tetapi tidak mendadak membuat market crash. That's important. Jadi trend-trend ni anda harus tahu supaya bila ada peluang untuk anda mengambil tindakan tu, anda bersedia. Itu yang penting saya rasa. Very important. Mesti tahu yang kenapa hartanah privat ni meningkat. Kerana hartanah privat ni ada berdasar dengan harga tanah. Betul. Harga tanah harus meningkat kerana Singapura adalah negeri yang kecil, yang kurang tanah. Jadi setiap pembangunan yang baru memerlukan kos yang lebih. Harga tanah pun naik. Ini harus perlu. Selalu akan naik lah. Kerana itu yang penting. Harga jualan semula privat pun tidak meningkat dengan selama lebih 5 tahun lah. Jadi
ia also merangsang market resale dengan peningkatan, tetapi secara manageable lah. That important. Jadi untuk anda yang yang ada hartanah privat sekarang, mungkin kondo yang lama dah lebih daripada 25 tahun dan sebagainya, ini adalah masa anda menjual hartanah anda dengan harga yang lebih baik. Betul. Kerana kondo lama memang susah nak dijual dengan harga yang tinggi. Jadi kalau ada permintaan yang melebihan sekarang, anda harus mengambil kesempatan ini untuk meraih keuntungan dan restructure. Mungkin anda mahu wang untuk retirement, anda mahu downsize ke hartanah yang lebih kecil dan sebagainya, atau mahu meraihkan keuntungan kesemuanya dan mungkin hendak memberi a portion of your earnings tu mungkin untuk pembelian anak dan sebagainya. Anda boleh retire dengan membeli HDB, betul tak? Atau anda mahu retire fully paid ke HDB dan masih menyimpan sedikit wang faktor dalam ini yang important, yang saya nak slate sikit lah. Saya pun terbaca kebanyakan salah satu faktor yang membuat harga HDB meningkat juga mereka yang tinggal di hartanah privat selama 20-30 tahun, mereka meraih keuntungan dan mereka decide to downgrade to HDB. Ya, pasal sedang masa usia senja mereka, mereka mau laid back, relax dan tak mau bekerja. Mereka, inilah masanya yang terbaik. Jadi inilah plan mereka dari muda lagi, bukan time mereka tua. So perancangan jadi mereka telah membeli, jual beli ke hartanah privat dari masa-masa yang lama, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, dan sekarang mereka telah meraih keuntungan mungkin 3 juta dan sebagainya. Mereka hendak mahu downgrade ke HDB dan mengadakan peluangan yang banyak di bank untuk persaraan mereka untuk mereka enjoy. Mereka dapat enjoy their retirement. Rumah pun bukan rumah kecil, mungkin mereka salah satu nak example bukan saya lah, kawan saya seangkatan saya telah menjual rumah di Tampines Jumbo. COV-nya 100,000. Imagine 100,000 COV. Yang pembelinya ialah elderly couple yang downgrade daripada landed. Jadi mereka bayar full cash ataupun tunai. Kalau imagine macam Niza cakap, dia jual landed 3-4 juta, let's say 3 juta lah busuk-busuk, beli tu HDB 900, mereka masih ada 2 juta lebih dalam tangan. So itulah perancangan yang mereka telah lakukan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang kita nak tekankan lah pada especially yang muda. Inilah tiba masanya untuk anda memberi peluang diri anda untuk meraih keuntungan di masa depan. Tak apa. Okey. Jadi ini yang kita katakan anda beli rumah yang berjuta-juta, tidak bermakna anda harus membayar penuh rumah itu. Betul. Pasal kalau harga hartanah meningkat, anda boleh meraihkan keuntungan dan membeli rumah yang lain dengan bayaran penuh. Ni yang macam kita dapat tahu sekarang. You plan from 25 years ago, you bayar sikit-sikit. Bila dah umur senja, anda boleh membeli rumah dengan bayaran yang penuh. Tapi ini ialah kita dalam video yang akan datang, kita akan menyentuh tentang asset progression. Asset progression bermakna just sikit bukan daripada HDB terus beli landed. Ada dia punya peningkatan, mungkin beli kondo 3 bilik, 3 room kondo, after that 4 room and all that. Bukan terus mendadak. Sama juga naik tangga macam 2-3 tangga sebelum, kalau anda lompat nanti terjatuh pula kan. Jadi that's what we call asset progression. Tapi insyaAllah kita akan buat video untuk anda lebih tahu tentang prosesnya lah. Baiklah, mungkin kita kembali kepada slide. Okay, what's the next slide? Okay, right. Di sini juga kita trend executive condo. Executive condo juga selama setahun yang lalu juga ada nampak peningkatan. Di sini peningkatan yang tidak mendadak tetapi secara gradual. Jadi jika anda ingin membeli resale condo ataupun executive condo yang baru 5 tahun, ada peluang jika anda telah buat perancangan yang lebih teliti. At the same time, graf yang sebelahnya menunjukkan harga pasaran landed. Sebelah kiri ni Zam? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Landed. Kanan adalah landed dan kiri adalah executive condo. Yes. Okay. So
secara purata semua ada menunjukkan peningkatan. Jadi jika anda mungkin sebelum ni takut yang jika anda sekarang tinggal di kondo example, dan takut yang mungkin tak ada peningkatan, jika anda peka tentang trend hartanah, anda dapat meraih peluang dan mungkin tukar aset yang lebih baik. That's one of the important thing about peka tentang trend hartanah di Singapura. So saya akan move on. What's the next slide? Okay. Macam tadi kita telah tunjukkan indeks jualan semula HDB. Ini ialah indeks jualan semula Privet lah. So you can see from here also ada peningkatan sebanyak daripada first quarter hingga second quarter 0.9%. Jadi ada dia punya peningkatan. Nampak tak? Jika graf di sebelah tu menunjukkan it's a property cycle lah. Ini menunjukkan property cycle. Tetapi salah satu important thing yang ingin saya terapkan ialah bila property tu di paras yang paling rendah, dalam jangka masa panjang yang rendah pun lebih tinggi daripada sebelumnya. If you understand, the low is higher than the previous low. So ada juga peningkatan, tapi kita harus ada holding power. Very important bila kita beli private property lah. Ini kita akan huraikan secara terperinci lah bila kita buat video yang khas untuk private property sahaja. Tapi hari ini kita ingin bincangkan tentang trend hartanah. Kenapa anda harus tahu ataupun ambil tahu lah. Anda harus ambil tahu tentang trend. Jadi bila ada windows of opportunity, we call it, anda dapat mengambil peluang itu. Yalah. Tapi jika anda tidak mengambil peluang tersebut, mungkin perancangan anda kurang tepat. Jadi anda dapat dapat pelajari daripada apa yang anda harus lakukan. Tapi Nizam, kalau kita tengok trend ni kan, dia ada naik turun. Betul. Tapi di kawasan anda mungkin sudah naik, tapi di kawasan lain belum naik. Jadi ini adalah masa-masa kesempatan yang anda harus ambil untuk cash out atau menjual dengan harga yang tinggi dan pergi ke kawasan lain yang harganya belum naik. Dan mungkin bila ada transformasi lagi dia naik tinggi. Jadi ini ada cara-caranya. So trend yang Nizam telah tunjukkan tu ialah betul, senang kita fahamkan tentang timing. Tapi anda harus lihat kembali ke hartanah anda yang anda duduk sekarang. Di kawasan manakah anda dan di manakah anda boleh beli dengan harga yang lebih rendah lagi. Dengan itu, jika anda ingin tahu tentang status hartanah anda, hubungi kami lah. Jadi kami akan beri anda penjelasan tanpa obligasi. Important kerana timing dan juga persediaan. Kalau timing tu dah sui-sui kata orang tapi anda belum bersedia pun, anda tidak boleh ambil tindakan or you cannot take action. Jadi tak boleh ambil sambil lewa. Sementara anda tinggal di rumah anda sekarang, anda harus mengada plan simpanan. Betul. Okay? Tak semestinya duit tu ke rumah saja dan anda tidak mempunyai simpanan yang lain. Betul. Jadi ini adalah satu ini semua keseluruhan perancangan kewangan. Jadi sekarang anda perlukan duit sedikit untuk masuk ke kawasan yang akan meningkat tinggi, transformasi dan sebagainya. Pasal kawasan memainkan peranan. Even like balik pada HDB sikit, certain area also tak ada COV. Kerana apa? Mungkin supply-nya lebih daripada demand. So seperti perumahan yang banyak baru, yang BTO baru 5 tahun, selalunya mereka tidak mempunyai COV. Jadi dari kawasan lama ke kawasan baru kita boleh masuk tanpa COV. Betul. Tapi kawasan baru ke kawasan lama kemungkinan ada COV. Kerana apa? Kawasan lama di mana flat pun umurnya pun dah lama, dah lanjut. Dan jadi, harga taksirannya mungkin rendah sedikit. Kerana apa? Pemerintah pun tidak mahu ia terlalu meningkat kerana balance listnya pun dah kurang. Kekurangan. So it has to be affordable. Tapi dengan trend satu di antara 3 resale HDB ada COV tu, ia menunjukkan ada mereka yang boleh bayar ataupun perlu bayar kerana lokasi, kerana keperluan dan sebagainya lah. Baiklah, okay, kita continue. Apa the next one? Okay, now sekarang soalannya, mengapa anda harus ambil tahu? Tadi kita dah kupaskan sikit-sikit tentang kenapa anda harus ambil tahu trend-trend segini.
Tak ada. Tadi kita tanya, haruskah anda ambil tahu? Sekarang mengapa anda harus ambil tahu? Baiklah. Kerana Niza, silakan. Dengan ambil tahu tentang trend, anda boleh ada perancangan yang baik. Betul. Di hadapan. Mungkin dalam masa 7 tahun dan 10 tahun yang ke depan, anda akan membuat perancangan apa anda harus buat dengan usia anda. Betul. Bila anda sampai ke waktu itu, dan anda membuat persediaan dan peka tentang apa yang harus anda rumuskan tentang calculation financial anda, tentang karya anda, tentang anak-anak, pelajaran dan sebagainya. Betul. Di mana anda boleh upgrade atau downgrade di masa ke hadapan. Jadi ini adalah penting untuk balance you punya financial books. Jadi ialah betul, dengan perancangan yang teliti, anda perancangan ni ada 3 aspek. Peka ialah peka tentang trend. Important trend hartanah kita kena tahu. Harus ambil tahu. Interest rate tentang bank loan anda, HDB anda, framework semualah. Ada tak supply yang baru akan is government releasing a lot more land. Ni semua nak kena tahu. Jadi kita atau tahu polisi hartanah yang akan datang akan menjejas ke tidak. Jadi kita tahu. Nombor 2, lagi satu ialah bila borders open, will there be influx of foreigners? Kita nak kena tahu juga kalau ada macam mana. Yang all these things kita nak kena peka lah, dengan ambil tahu, dengan membaca, dengan menanya konsultan yang profesional lah. Jadi kita boleh buat persediaan. Dengan persediaan tu, bila ada peluang, kita dapat mengambil tindakan. Dan insyaAllah, apa yang kita inginkan untuk masyarakat kita terutama sekali ialah menjana kekayaan melalui hartanah demi keluarga dan persaraan. Bukan nak kaya kerana nak menunjuk-nunjuk, nak beli barangan yang tidak diperlukan, ataupun terlalu bukan untuk materialistik. keselesaan yang secara kasar, secara material. Tapi actually keselesaan bila anda akan retire nanti. Macam kita beri contoh tadi, di mana elderly couple dia downgrade pada lender yang harga mungkin 3-4 juta, beli rumah jumbo di Tampines dengan COV 100,000. So harga rumah tu ialah 900 lebih ribu. Jadi pada mereka tidak jadi masalah kerana mereka telah merancang. Dan mereka tahu dengan membayar 900,000 untuk rumah tu pun mereka masih ada 2-3 juta dalam tangan untuk persaraan. Itu important. Bukan kita nak jadi kaya kerana nak menunjuk-nunjuk, tapi demi perancangan supaya kita ada persaraan yang lebih selesa lah. Itu yang kami ingin utarakan pada malam ini. Memang banyak kita nak rumuskan, tetapi ia akan menjadi satu mungkin over information. Yang important, jika anda di situasi mana-mana lah, anda sekarang ada HDB, apa yang anda perlu lakukan? Dapatkan nasihat kami. Tak semestinya anda harus jual hari ini, kerana mungkin kami akan beri anda plan 3, 4, 5 tahun supaya anda dapat buat perancangan. Tapi Nizam, yang penting sekali pada pendengar-pendengar dan penonton di sana, kalau usia anda telah menjangkau dalam 53 tahun, 50 tahun dan sebagainya, cepat-cepatlah, inilah waktunya anda membuat perancangan secepat mungkin sebelum anda menjangkau usia 55 tahun. Pasal tak boleh tunggu sampai 54 tahun baru nak buat. Pasal terlambat banyak terlambat pelanggan kami. Dan ada pun yang dah dibuang kerja baru tanya kita macam mana mereka hendak ke rumah yang habis bayar dan sebagainya. Ni adalah tanpa plan sebenarnya, tanpa persediaan. Ni adalah benda yang tak baik. Jadi kalau anda rasa anda dah usia 50 tahun, cepat-cepat hubungi kami. Kalau anda yang baru berkahwin, jangan lupa, anda baru berkahwin, anda harus cepat-cepat membeli rumah. Pasal kerana mungkin inilah masanya yang masa emas anda, untuk anda, kerja anda pun sudah meningkat tinggi dan sebagainya, anda bergaji tinggi, anda boleh masuk persediaan anda ke hartanah private. Betul. Yalah. Ataupun mungkin anda dalam perancangan nak beli BTO, saya rasa important, go for it. Because why? Jika anda usia di bawah 30 ataupun early 30s, bila anda dapat flat BTO tu, memang buat perancangan untuk 5 tahun akan datang. Important. Tetapi sekarang ada delay lah in terms of BTO punya readiness. Jadi saya pun baru berjumpa dengan couple yang dia tanya, pasal sekarang jika anda cancel BTO,
tak ada penalty, penalty. macam mana. Saya cakap jangan cancel dulu, kita buat perancangan dulu, kita buat perkiraan dulu, kerana walaupun beli resale tu banyak grant, tetapi expectation have to be managed, because kalau anda nak beli di estate perumahan yang matured, anda harus bayar COV. Adakah anda bersedia? Itu important. Walaupun grant ni tak boleh gunakan untuk bayar COV, COV is cash over valuation. Dan ini satu tanggapan yang salah juga. Mereka ingat kalau bayar COV tu selalunya rumahnya renovated. Jadi bayar COV lah okey. Tapi salah pasal kerana demand kan, rumah kosong tika getah dan sebagainya pun bayar COV juga. Tapi kerana demand. Yes. So in HDB market ataupun apa-apa market hartanah is about demand and supply. Jika demand tu banyak, supply kurang, harga akan meningkat. Bila supply lebih, demand kurang, harga mungkin akan turun. Jadi it's very simple economics. Cuma ialah persediaan dari segi tangga gaji, dari segi CPF dan semuanya harus anda lakukan supaya bila tiba masanya anda dapat buat tindakan atau take action. Tapi sebenarnya Nizam, kita maybe boleh ada persediaan, tapi kan tunggu persediaan aja sekarang tak boleh jadi juga. Kita mesti tengok whether kita ada peluang tak. Peluang tu macam mana untuk kita, adakah sesuai untuk kita peluang itu, baru kita tengok apa yang kita ada bersedia ni, apa yang kita mampu boleh beli tak. Pasal kan ada orang kalau kita misalnya kita berbual secara kasar, awak perlukan RM50,000, habis kata saya cuma ada RM30,000, tak apa saya tak nak beli dulu, nanti saya dah ada RM50,000 cash baru saya beli. Itu pun salah juga Nizam. Itu tak boleh tunggu persediaan macam gitu. Macam itu susah nak beli, takkan beli pun takkan cukup. Jadi kadang-kadang dengan apa yang kita ada, apakah peluang yang kita boleh manfaat dan masuk. Pasal mungkin bukan yang satu kita expect ataupun not our expectation, tapi adakah ia satu batu loncatan. Itu yang important. Very important. We have to take the step forward. Tak boleh tunggu. Itu yang selalunya banyak ketinggalan. Banyak orang yang sangkut kerana they miss the boat. That's the thing important. Pasal always there is always a need atau keperluan yang akan datang akan ke depan. Dan kita pun rasa macam alamak. Perancangan yang harus dilakukan ialah untuk masa depan, betul, tetapi apa yang kita ada pada hari ini important untuk buat keputusan tu. Importantnya yang muda-muda ni harus berani. Kalau anda rasa karya anda bagus dan tidak ada efek by COVID dan sebagainya, anda ada karya yang stable dan anda tahu anda akan dapat membayar dan sebagainya, harus berani untuk ke depan dan maju ke depan dan membuat pertukaran hartanah dengan sebaik mungkin. Betul. Jadi jika anda ingin meraih keuntungan atau menjana kekayaan di masa hadapan untuk pasaran, anda harus ada perancangan and also asset progression, di mana tidak boleh beli satu property tinggal 20 tahun dan expect to make millions. No. Important nak kena tengok dari segi trend hartanah dan mana peluang. Jadi jika anda ada soalan ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang hartanah anda, hubungi kami Nizam di talian 96704504 ataupun cari kami di Instagram, YouTube dan Facebook Nizam SG. Ini Nizam cakap dengan Melayu lah, 96704. Cakap Melayu. Nombor taliannya 96704504. Maaf atau 97876959. Nombor telefon saya cepat senang. Di sini Kak. Jadi mana tu di sini? Di sini nanti saya taruhlah. Baiklah. Jadi jika hari ini padat, tetapi padat dan kami haraplah anda dapat sedikit pencerahan daripada pengkongsian kami. Kerana kami tidak mahu kongsi terlalu panjang, nanti anda pun bosan pula kan. Jadi kita decide that our punya buah hartanah SG ni harus concise. Tetapi jika anda ada soalan, jangan lupa, jangan segan, tanya kami. Baiklah, ada apa-apa lagi nak rumuskan? Tak ada Nizam. Okey. Dengan itu, saya Nizam Adli dan saya Niza Ali. Jumpa anda minggu hadapan di Bual Hartanah SG. Bye-bye.